No sir. Tak sempat. No, tak sempat. Tak sempat nak cakap. Oh sorry. Aku harap boleh join masuk ah. Saya sempat dengar, saya dah tertekan lah. Saya sudah tekan. Baru saya dengar suara. Okay, so saya harap Rahul boleh join ya. Okay, so kita mula. Saya dah share saya punya slide. Saya dah record. Okay, so okay, so tajuk kita putaran. Rotation. Rotation. Harap patuh dengan masa lah belajar. Kalau patuh dengan masa, kita mula 11.05 minit. So, tentang awal 11 lah. Okay, 11. Jangan lewat sangat lah. Okay, putaran. Apa itu putaran? Putaran ialah proses transformasi yang berlaku apabila setiap titik berputar. Okay, berputar pada suatu titik tetap melalui sudut tertentu dan mengikut arah tertentu. Okay, so putaran. Berputar. Okay, pada titik tetap. Okay, melalui sudut dan arah tertentu. Okay, so sifat putaran ialah berputar pada pusat putaran. Okay, ada pusat putaran, dan image mengekalkan rupa bentuk asal tetapi kedudukannya berubah. Okay, so bentuk dan saiz sama. Okay, cuma kedudukan sajalah berubah. So aku sudah masuk Okay, so untuk putaran, okay, apabila kita memeliharkan suatu putaran, kita perlu menyatakan pusat, sudut dan arah putaran. So ada 3 perkara lah yang kamu perlu sebut. Okay, perlu sebut. Okay, apabila kita menerangkan, okay, menceritakan, okay, sesuatu putaran, mesti ada pusat, mesti ada sudut dan mesti ada arah. Arah tu arah apa? Arah contohnya, okay, ikut arah jam lah. Okay, ikut jam. Ikut arah jam lah. Bukan ikut jam lah. Ikut jam tu salah. Ikut arah jam. Clockwise direction. Okay, clockwise direction. Okay, ataupun lawan arah jam. Okay, ada pelajar dia tulis lawan jam. Itu tak betul tau. Ikut jam, lawan jam. Itu tak betul. Okay, kenapa nak ikut jam? Kenapa nak lawan jam? Okay, kita bukan nak ikut jam ataupun nak lawan jam. Okay, istilah ataupun ayat yang betul ialah ikut arah jam ataupun lawan arah jam. Okay, kalau bahasa Inggerisnya clockwise atau anti-clockwise lah. Okay, so kena ingatlah. Okay, ikut arah jam dan lawan arah jam. Okay, so okay, contoh. Okay, contoh yang atas ni kita ada putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik 1-2. Okay, so 90 darjah. Ni 90 darjah. Sudut tegak. Okay, sudut tegak 90 darjah. Sudut tegak 90 darjah. Saya bagi tengok. Ni. Square, set square. Ni, set square. 90 darjah. 90 darjah ni. Dekat set square ni. Okay, set square. Okay, 90 darjah. Ni 90 darjah. Apa ni? Okay, so 90 darjah ialah sudut. Ikut arah jam. Ni ikut arah jam macam ni. Ikut arah jam. Pada titik 1-2. 1-2. 1-2 ialah pusat putaran. Okay, so setiap kali kita menerangkan putaran, mesti ada sudut, arah dan pusat putaran. Okay, ketiga-tiga ni mesti ada. Okay, contoh yang kedua juga satu putaran lah.
Okey, putaran 180 darjah pada titik 74. Okey, so 74 ialah pusat. Okey, pusat putaran. The center of rotation. Okey, untuk putaran 180, kalau kamu lihatlah dalam apa ni? Tips. Apa dia kata? Imej yang dihasilkan melalui putaran 180 ikut arah jam adalah sama dengan putaran 180 lawan arah jam. Maknanya kalau 180, kalau 180 ikut arah jam atau lawan arah jam, jawapannya adalah sama. Jawapannya adalah sama. Kalau kamu lihat di sini contoh ni objek A berputar. Dia pelajar baru masuk. Ching Lik Yong. Tolong patuh dengan masa lah. Sudah hampir 10 minit lewat. Supaya tidak mengganggu lah. Terpaksa saya kena datang sini, pergi sana, datang sini, pergi sana. Pening kepala saya. So contoh objek A berputar 180 darjah. So dia akan sampai di A prime. Dia akan tiba di A prime. Selepas berputarlah ikut arah jam 180 darjah, dia akan sampai di A prime. Kalau dia berputar ikut lawan arah jam juga samalah. Akan sampai juga di tempat yang sama untuk 180 darjah lah. So untuk 180 darjah, kalau kamu tak sebut kalau tak sebut ikut arah jam atau lawan arah jam pun tak apa, sebab sama saja. Itu untuk 180 darjah. Untuk 90 darjah mesti sebut ikut arah jam atau lawan arah jam. So kita lihat contoh. Ini contoh. Ini contoh. Objek ABC. Berputarlah, rotate 90 darjah macam ni. 90 darjah. Rotate 180 darjah. Rotate 270 darjah. Rotate 360. Dia akan balik semula lah. Kepada kedudukan asal. Biasa kita hanya akan tanya awak 90 darjah. Berputar 90 darjah atau 180 darjah atau 270 darjah. Itu sajalah. Dia tak akan tanya lain daripada ini. Kita akan tanya awak berputar 90 darjah, 180 darjah atau 270 darjah. Itu saja. Tak payah risaulah. Sebab dia tanya 3 jenis sajalah sudut. 90, 180 atau 270. Putaran. So bentuk sama, saiz sama, cuma kedudukan sajalah berubah. So rotation. Ini contoh rotation. Rotate, berputar. Ini kalau segitiga lah. So jarak daripada pusat mesti sama. Jarak daripada pusat mestilah sama. Objek ini bergerak. Objek ini bergerak pada satu center. Pusat tu center of rotation. Center of rotation. So dia bergerak, berpusing. Berpusing macam kipas lah. Berputar. So saya harap boleh faham apa itu putaran. Putaran. So kita lihat contoh 18. Perihalkan putaran bagi raja di bawah. Ini siapa lagi? Kim Hakimi. Ini bukan apalah. Kamu masuk tiba-tiba, confirm kamu tak faham. Sebab awak tak faham, tak dengar pun penerangan cikgu kan. Matematik ni kamu kena dengar daripada A sampai Z. Kamu dengar di tengah-tengah M kamu nak faham, saya rasa sukarlah. Tolong patuh dengan masa. So A,
So ingat bila kita sebut putaran mesti ada sudut, ada arah, ada pusat. So okay, so kita ada objek ABC. Objek ABC ABC objek. Bagaimana nak tahu objek image? Macam mana nak kenal pasti objek atau image? A or A prime. Bagus. Kalau A sahaja objek. Kalau A ada prime, itu ialah image. Okay? So, kena tahu jugalah itu. So, ini ialah putaran. Putaran. Berapa darjah? Berapa darjah? Berapa darjah? Berapa sudut? Putaran berapa sudut? Berapa sudut? Apa maksud ini? 90. 90 kan. Ini sudut tegak kan. Sudut tegak 90. Okay, so saya ikut ini mesti ikut format inilah. Okay, putaran 90 darjah. Ikut arah jam atau lawan arah jam? Anak panah ini ikut arah jam atau lawan arah jam? Arah jam. Arah jam. Ikut ke lawan? Ikut. Ikut arah jam. Gary Low lewat. Ikut, follow. Okay, ikut arah jam. Ikut arah jam. Putaran 90 darjah, ikut arah jam pada titik. Pusatnya apa? Pusatnya ialah apa pusat dia? Center mana center? T. Ni T. Okay, T ialah pusat dia lah. Okay, pusat dia T lah. Ni pusat dia lah. So jarak daripada pusat adalah sama. Jarak objek daripada pusat adalah sama dengan jarak image daripada pusat. Okay. Pusat ni di tengah-tengah lah, center. Okay, B. Kalau bahasa Inggerisnya, awak boleh tulis ikut ayat ini. Okay, clockwise. Rotation of 90 degree at point T. Okay, point T. Clockwise rotation of 90 degree at point T. Okay, so ikut ini sajalah. Okay. Next, D. Putaran. Berapa darjah? 90. 90. Sebab ini adalah sebab ini grid kan, grid. Okay, petak-petak. So petak-petak sini kan 90 darjah. Walaupun tidak dinyatakan, tapi ini kan segi petak. Petak 90 darjah. So putaran 90 darjah. Ikut arah jam atau lawan arah jam? Ikut arah jam atau lawan arah jam? Ikut arah jam. Lawan arah jam. Lawan. Jam rosak. Jam rosak. Okey. Ini ialah lawan arah jam. Lawan arah jam. Okey, ini ialah lawan arah jam. Sebab jam biasa berpusing macam ni. Kan? Berpusing macam ni. Ini lawan. Ni, lawan arah jam. Okey, so kena biasakan dengan ikut arah jam dengan lawan arah jam. Jangan silap. Okey, so putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik mana? Pusat. Yes. Okey. So kalau bahasa Inggerisnya, okay, saya rasa kamu bolehlah tulis sendiri ya. Okey, kita lihat seterusnya. Okey. Perihalkan putaran di bawah yang berpusat di P. Okey, so berpusat di P. So P ialah pusat lah.
Jika A ialah objek, B ialah image. So B image, A objek. Okay, dalam soalan dia kata A objek, B image. P pusat, center. Okay, so ayatnya periharkan terangkan. So putaran berapa darjah? 90. 90. Kita buatlah garisan daripada objek ke pusat dan image ke pusat. Okay, so kita boleh ukurlah berapa darjah. Okay, kita boleh ukur berapa darjah kalau ada set protector boleh ukurlah. Tapi kalau tak ada protector, kita tengok pun kita rasa saya dah kata kan, dia hanya akan tanya awak 90 atau 180 atau 270 sahaja. Dia tak akan tanya lain. Okay, so ini adalah 90 darjah lah. Okay, 90 darjah. Okay, kita boleh ukur 90 darjah. Betul tak 90 darjah? Okay, 90 darjah. Okay, so tak payah ukur lah. Sebab dia akan tanya awak 3 je. 90 sama ada 90 atau 180 atau 270. Ini je sudut yang akan ditanya. Okay, so tak payah ukur pun tak apalah. Ini adalah 90 darjah. 90 darjah. Okay, so objek di sini A berputar untuk ke image. So anak panah ini arrow menunjukkan ikut arah jam atau lawan arah jam. Ikut arah jam. Ikut arah jam. Okay, kalau bahasa Inggeris lagi senang lah, clockwise. Okay, clockwise. Putaran 90 darjah ikut arah jam. Okay, pada titik P. Itu saja. Okay, so sekarang saya nak awak biasakanlah dengan ayat putaran ni lah. Okay, next kita lihat B. Ingat objek ialah A. Sebab A ialah objek. Objek ialah A. B ialah image. So B ialah image. Okay, objek A kedudukan asal. Image B kedudukan baru. P pusat putaran. Pusat putaran. So putaran berapa darjah? Berapa darjah? 90. 90. Bagus. 90. Okay, so objek berputar. Berputar macam ni lah kan. Berapa darjah? Ikut arah jam atau lawan arah jam? Lawan. Lawan lawan anti clockwise, lawan arah jam pada titik apa? P. Yes, very good. Okay, kita tengok lagi C. Okay, A sekali lagi objek A, B image, P pusat. So putaran berapa darjah? Berapa darjah? 90. 90 ini 90. Tadi pun 90 sini. Okay, 90 darjah. Ikut arah jam atau lawan arah jam? Lawan. Masih confused lagi tak apa. Okay, kena banyak praktis saja lawan arah jam. Memang confused sikit first time tengok benda ni kan. Pada titik pusat putaran P. Okay. Okay, next kita lihat soalan D. Okay, ingat
A object, B image. So putaran berapa darjah? Berapa darjah? 90. 90 90 darjah. Dia akan tanya 3 sudut saja, 90, 180 atau 270. Okey. Tapi biasanya 90 lah ataupun 180. 270 pun jarang lah. So putaran 90. So A ke B. So, arah inilah. A ke B arah ini kan. Ikut arah jam atau lawan arah jam putaran ini? Ikut jam. Ikut. Ikut Bukan arah ikut jam. jam. Ikut arah jam. Nak ikut jam buat apa? Ikut arah jam. Sebab dulu PT3 ada masa kita tanda soalan. Okey, dia anggap dia ikut jam salah. Ikut jam salah. Sebab dia kata kenapa nak ikut jam? Dia bukan ikut jam, dia ikut arah jam. Buat apa nak ikut jam kan? Ikut jam maksudnya awak ikut jam tu. Okey. So, buat lawak pula cikgu. Okey, putaran 90 darjah ikut arah jam pada titik pusat putaran P. P. Okey. So, boleh faham Okey ada soalan setakat ini? Tak ada. Tak ada. Okey, sekarang kita masih jarang lagi jumpa soalan putaran 180. Ada. Cuma jarang lah. Okey, sekarang kita nak lukis. Menentukan koordinat image. Ini ada sedikit cabaran lah. Menentukan koordinat image apabila koordinat objek diberikan. Maknanya kita nak lukis lah image. Okey, so contoh 12. Tentukan koordinat image bagi titik A. Okey, titik A negatif 32. Ini siapa lagi ni? Sudah lewat setengah jam ketuk-ketuk pintu lagi. Tolong patuh dengan masa lah. Ikut jadual PDPR lah. Seperti mana yang telah ditetapkan. Cantik gambar. Chin Wei has joined. Chin Wei line putus-putus lah. Okay. Salah tekan. Salah tekan. Okay. So, tentukan koordinat image. Macam biasalah kita nak tentukan image. Translasi pun kita ada lukis image. Pantulan pun kita ada lukis image. Untuk putaran pun kita perlu lukis image. Okay. So, ada kaedah dia lah. Cikgu akan ajar kaedahnya. Okay. So, tentukan koordinat image bagi titik A di bawah suatu putaran 90 darjah ikut arah jam pada asalan O. Maknanya asalan ini ialah pusat putaran. Okay. Asalan ini ialah pusat putaran. Dan 90 darjah ikut arah jam. So first thing first, kita buat anak panah dulu. First thing first, buat anak panah dulu. Supaya kamu tidak salah. Sesat. Tak sesat. Jangan sesat. Kalau sesat, salah lah. Okay. So ikut arah jam. So ikut arah jam macam ni lah. Ikut arah jam. Okay. So, okay, kamu kena faham inilah. Tanda positif. Saya akan gunakan tanda positif. Kenapa saya nak guna tanda positif? Sebab tanda positif membentuk 4 sudut tegak. Sudut 90 darjah, sudut 90 darjah, sudut 90 darjah, sudut 90 darjah. So, saya akan gunakanlah tanda positif. Tanda positif. Cuma kadang-kadang, okay, kita kena buatlah garisan macam ni. L. Garis L. So, garis L, kalau dia berputar ikut jam. Salah pun, saya pun sendiri salah sebut. Ikut arah jam. So, apa jadi L ni? Dia akan jadi macam ni. Betul tak? Macam ni. Betul tak? Macam ni. Betul? L. Betul. Kalau berputar. Okey? Kalau, okey, buat lagi satu. Tanda positif.
Okey, tadi L saya buat sebelah kiri. Sekarang kalau sebelah kanan, macam mana pula kalau dia berputar 90 darjah? Dia akan ke bawah. Betul? Macam ni betul? Macam ni betul? Okey tak? Boleh terima tak? Betul. Betul lah. Jangan pula awak sendiri yang berputar. Okey? So, kita akan gunakan tanda positif ni lah. Ataupun ada orang panggil dia simbol Nazi. Kan kalau awak ada belajar sejarah. Ada kan simbol Nazi macam ni. Okey? So, macam mana nak aplikasikan? Okey, senang sahaja. Okey, so saya akan buat bentuk L. Okey, cikgu akan buat satu bentuk L daripada pusat ke objek. Buat bentuk L. Nampak tak bentuk L? Okey, bentuk L yang saya buat ni. So, ikut arah jam. So, dia akan macam ni lah. Kita kira lah berapa petak ni. 3 kan? 3. 3, 2. So, kita ikut 3. Lepas tu, 2. Bentuk L yang sama. Okey? So, dia sajalah. 90 darjah. So, maknanya kita punya image A kat sini lah. Kita punya image A dekat sini. A prime. Tu je. Are you okay? Faham tak ini? Faham Ni. So, koordinatnya A ialah 2,3. Okay? 2,3 koordinat untuk image. Itu sahaja. Okay? Buat bentuk L. Okay, kita lihat soalan. Okay, sekarang. Saya nak awak buka buku modul. Muka surat 44. Okay, terus buat dalam buku. Okay, terus buat dalam buku. Okay, muka surat 44, keluarkan buku modul A, muka surat 44. Okay, so soalan tanda dan nyatakan koordinat bagi image titik P dan titik Q di bawah putaran yang diberikan. Okay, so kita cuba jawab A. Tengok dapat tak jawapan seperti yang saya buat. Okay, sekali lagi soalannya putaran 90 darjah, lawan arah jam. Lawan arah jam berpusat di 3,3. Okay, so kita buatlah. Okay, P dan Q. Okay, kita buat satu-satu. Okay, so kita buat daripada P dulu. Pusat 3,3. So, kena carilah mana 3,3. Ni 3,3 sini. 3, bukan sini. Dia 3,2. 3,3 sini. Tas sikit lagi. 3,3 Sini ialah pusat. 3,3. Lepas tu kita buat L. Okay, buat L. Daripada pusat ke objek. Ni objek buat L. Macam ni. L. Okay, buat L. Lepas tu, lawan arah jam. Lawan arah jam. Macam ni lah. Lawan arah jam. Lawan arah jam. So, apa akan jadi kalau berputar? Okay, so kita kira berapa petak? 1, 2, 3, 4. 4, 2. 4, 2. So, 4, 2. Berputar 4, 2. So, 4. Sini 4. 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu, 2. Macam ni. Boleh faham tak ini? Buat tanda positif. So, kalau yang ni, asalnya macam ni. So, dia berputar atas. Macam ni lah. 90 darjah. Are you okay? Dengan cara cikgu? Okey. Okay So, apa dia punya koordinat kat sini? P prime. Koordinatnya apa?
Tu koordinat dia. 5, 7. 5,7. 5,7. 5,7. Okay, so P prime 5,7. Okay. Cuba cari Q prime. So itu cara saya. Betul tak? 4, 2. 2, 4. Betul lah. Terkejut saya. Menakutkan. Cuba buat Q. Sebelum saya tunjuk jawapan saya. Buat Q. Okay, so saya padam boleh? Saya padam. Kalau tak nanti banyak garisan pening kepala kita. So saya padam jawapan tadi supaya tak pening. Kalau tak banyak garisan pening. Tapi jawapan jangan padam lah. Okay, so pusat masih sama 3-3. Pusat 3-3 ni pusat. Sekarang kita nak berputar. Q berputar. So buatlah tanda macam ni. Okay. Buat bentuk L lah. Bentuk L. Macam ni. Okay. Sebenarnya kita ada dua cara untuk buat L lah. Kalau awak perhatikan. Ada dua cara. Okay. Cara yang pertama macam ni lah. Cara yang kedua ialah macam ni. Pendek, lepas tu panjang. Kan? Ada dua cara sebenarnya untuk buat L. Tapi saya lebih suka yang panjang pendek. Saya lebih suka panjang lepas tu pendek. Saya lebih suka yang warna brown lah. Berbanding dengan warna ungu. Panjang lepas tu pendek. Saya lebih suka yang itu. Lebih jelas. Bagi saya lebih jelas. So saya gunalah yang warna brown ni panjang lepas tu pendek. Bentuk L tu. So berputar. So sekarang dia macam ni. Macam ni. Bentuk L macam ni. So bila dia berputar, lawan arah jam, so macam ni lah. 90 darjah kat sini. 90 darjah dekat situ. Ni 90 darjah, 90 degree. Sudut tegak. So apa jadi? Ada jawapan tak? Ada siapa yang sudah dapat jawapan Q prime? 2,6. Yes, very good. 2,6. Jawapannya 2,6. 2,6. So ni saya tunjuk So saya kira berapa? 3, 1. So 3. Lepas tu 1. Inilah macam dia. Kan? 90 darjah di sini. 3, 1. So sini 3, 1. So dia akan sampai di sinilah selepas berputar. So ini adalah kedudukan untuk Q prime. So 2,6. 2,6. Itulah cara dia. Benda ni kena praktis lah. Kalau tak faham nanti boleh dengar lagi lah. Sekali lagi kita try lagi soalan B. Soalan B dia tanya putaran 270 darjah ikut arah jam pada pusat 22. So saya bagi awak sedikit shortcut lah. Bukan shortcut lah. Yang ni dia nak 270. Sekarang saya tanya awak lah. 270 macam mana dia berputar? Contohnya A. Atas ni A.
berputar 270. 270 maksudnya 90, 90, 180. 90 lagi 270. Maknanya dia berputar macam ni. 270. Okey, soalan dia kata berputar 270. Maknanya kena 3 kalilah 90 darjah. Ataupun okey, awak berputar ini apa? Ikut arah jam kan? Ikut arah jam. Okey, kalau nak lebih senang, awak buat 90 darjah. 90 darjah. Tapi kena lawan arah jam. Are you okay dengan ni? Yang ni dia nak 270 ikut arah jam. Tapi kalau nak lebih senang, kamu buat 90 darjah tapi lawan arah jam. Boleh faham tak belajar? Boleh. Boleh ya? Okey, boleh terima 270 darjah ikut arah jam sama dengan 90 darjah lawan arah jam. Sama. Akan sampai di tempat yang sama. Dia akan sampai pada tempat yang sama. Okey. So saya ubah sikit ya, saya tukar kepada 90 darjah lawan arah jam. Sebab nak buat 270 agak susah sikitlah. Lebih senang kita guna 90 darjah berbanding dengan 270. 90 darjah lawan arah jam. Pusatnya 22. So kita tak ikut ini ya, kita tukar sikit. 90 darjah lawan arah jam, pusat 22. Okey. So kita buat P ya. 22. So 22 sini ya. 22 sini. Okey. So kita buat L. So macam tadi saya kata ya, kita ada dua cara untuk buat L. Satu, kita buat pendek panjang. Ataupun kita buat satu lagi panjang pendek. So saya lebih suka panjang pendek. Saya lah. Saya suka panjang lepas tu pendek. Saya rasa lebih jelas lah. So saya akan gunakan bentuk L yang panjang, lepas tu yang pendek, bentuk L. So dia akan berputar lah. Berputar. Berputar. So bayangkanlah. Satu tanda positif lah. Sekarang dia bentuk L macam ni. So dia berputar lawan arah jam lah. Sekarang saya lawan arah jam. Lawan arah jam. So dia akan sampai di sini lah. 90 darjah di sini pusat dia. Are you okay dengan cara saya? Boleh tak? Okay. Yes. Okey ya. So kira 1 2 3. 1 2 3. Jarak mesti sama. Lepas tu 1. Okey macam ni. So kita dapat apa ni? Image kat sini. Apa ni? P prime. Koordinatnya apa? P prime koordinatnya apa? Apa koordinat dia? X apa? X? Apa X? Apa nilai untuk X? 15. Ya, 15. Okey, so jawapan 15 lah. Okey, untuk Q cuba buat. Okey, sekarang kita ikut yang 90 darjah lawan arah jam. Bukan 270 ikut arah jam. Itu lebih susah sikit. Saya tukar 90 lawan arah jam. Okey, sama je. Cuba jawab. Teacher, Yes. I think your answer is wrong. One answer is wrong. What is the answer? The arrow you mark is clockwise, right? Not anti-clockwise. Ya.
Thank you. Ya, Chin Wei. Silap ah. Silap. Saja saya nak uji awak. Okey, saya silap ni. Saya tulis lawan Arajam. Tapi saya buat anak panah ikut Arajam. Tengok cikgu pun silap. Aduh, pening. Okey. So, lagi-lagi belajar lagi lah. Okey, nasib baik ada juga pelajar yang sedar. Okey, so thank you ya Chin Wei. Okey, so arah saya silap. Arah saya silap. Nasib baik perasan. Kalau tak, cikgu ajar ajaran sesat. Okey, saya padam. Okey. So, lawan Arajam. Okey, so sekarang bentuk L macam ni. So dia lawan Arajam ke bawah lah. So macam ni. Macam ni. Lawan Arajam kan. 90 darjah sini 90 darjah. So saya buat lagi sekali. 3, 1. So 3, 1. Okey, 3, 1. Betul lah? Lawan Arajam ke bawah lah. Lawan Arajam ke bawah. Okey, so sini koordinatnya P prime apa? 3, -1. 3, -1. Okay. So 3, -1. Okay, thank you Chin Wei. Nasib baik Chin Wei perasan Okay, cuba you buat Q pula. Saya akan padam Okay, saya akan padam supaya tak ganggu lah. Tapi jawapan simpan lah. Jawapan kena simpan. Dalam kerja boleh padam. Supaya tak ganggu lah. Kita untuk cari Q prime. Pusat dua-dua. Ini pusat dua-dua. Put L. Panjang. Pendek. Okay. So, ada tak yang sudah dapat jawapan? Q prime. 6, 6. Betul lah. 6. Okay. So, dia akan berputar. 90 darjah. So, okay. Dia akan berputar. Okay. Macam ni kan. Sekarang dia L macam ni. So, dia akan berputar 90 darjah. Saya akan sampai ke atas lah. Ini lawan arah jam Lawan arah jam. So, dia akan naik atas. Naik ke atas, bukan turun bawah. Naik atas 90 darjah. Bentuk L dia. Okay, so saya akan lengkapkan. Okay, berapa ni? 4. Lepas tu 4. 4. Terus 3, 4. Lepas tu 4. Sekali lagi. So, dia akan sampai dekat sini lah. Apa ni? Q prime. Q prime. 6. Okay, 6. 90 darjah sini. 90 darjah. Okay tak? Ada soalan? No. Okay, kalau tak ada, saya sambung lagi. Okay, ini lagi susah lah. Sebab ini satu bentuk. Jadi satu titik pun cikgu dah pening kan. Ini kalau satu bentuk, lagilah. Okay, tapi masih boleh buat lah. Cuma kena hati-hatilah.
Okay. So kita lihat contoh 19. Tentukan image bagi segitiga. Ini maksudnya segitiga. Triangle. Ini simbol triangle lah. Bentuk pun triangle kan. Okay. So tentukan image bagi triangle PQR apabila diputarkan 90 darjah lawan arah jam pada titik M. Okay. So macam biasa. Okay. Kita akan pindahkanlah. One by one. Satu titik demi satu titik. Okay. Kalau tadi satu titik je kan. Sekarang kita ada 3 titik. PQR. So kita akan pindahkanlah satu titik demi satu titik. One by one. Okay. So macam biasa. Okay. Kita start dengan P lah. P ke pusat. Ni M ni pusat lah. M ni pusat. Pusat, the center of rotation. Pusat putaran. M ni pusat putaran. So kita buatlah satu bentuk L. Tapi yang ni kita tak boleh nak buat bentuk L. Dia hanya bentuk apa ni, garisan saja. Dia satu garis saja, tak ada L. Tapi lagi senang kan? Okay, 90 darjah. So kita lihatlah, kira berapa petak? 3. So dia akan berputar lawan arah jam. Macam ni lah. Okay. So, okay, ni lagi senang lah kan? Okay. Tak ada L kan? So, dari sini, P, jangan sampai sini lah. P prime. 90 darjah. Ini lagi senang kan patutnya. P prime. P prime. So, P prime. P prime. So, okay, kita buat garisan ni lah. 3 petak. 3 petak. 3 petak macam ni. Okay, so dapatlah kita punya image P prime. Okay, P prime. P prime, P prime. P prime. Okay tak pelajar? Okay tak? Boleh? Faham? Boleh. Boleh ya? Okay, untuk R, sekali lagi lah. Buat lagi. Okay, buat lagi garisan. Okay, garisan. Ya, apa ni? Okay, garisan. Daripada pusat ke objek. R. Okay, pusat ke objek. Buat garisan. Putus-putus lah. Okay, so samalah. Berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sinilah. 90 darjah kan? Inilah 90 darjah. So, dia akan berputar lah. So, akan sampai dekat sini. So, sini saya akan tandakan sebagai R prime. Sini ya. R prime. Okay. So, sekarang kita nak buat Q pula. Q. Sambunglah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Lepas tu, ini ada bentuk L. Bentuk L. Apa dia? 6, 2. Okay. 6, 2. Sekarang dia bentuk L. 6, 2. So, dia akan bergerak 6, 2. Kan? Lawan arah jam. 6, 2. 6, 2. So, 6, 2. Naik atas sini dah. 2. So, dapatlah Q kat sini. Q prime. Kita pindah satu-satu. Buat slow and steady. Jangan silap. Macam cikgu buat tadi silap. Lepas tu kita ada PQR. Kita sambungkan sajalah. Sambungkan. Yang ini, sebab ini jawapan dia kan. So, kita gunakan garisan padu. Solid line. Tadi kita guna garisan putus-putus. Dash line. Garis putus-putus. Sekarang jawapannya kita gunakan garisan padu lah. So, dapatlah jawapan dia. Ini jawapan dia lah.
putaran 90 darjah lawan arah jam pada titik M. Okey. Kita lihat kalau ini contoh 20. Tentukan objek bagi titik Q prime apabila diputarkan 180 darjah ikut arah jam pada titik M. Ini titik senang lah. Titik ni senang. Okey. So okey, boleh je guna kaedah yang sama. Buat tanda. Sekarang kalau A di atas, okey. Sekarang kalau 180 ikut arah jam. So macam ni 180 ikut arah jam. 180. 180. Ini saya tunjuk. Ini 180. Macam ni. Kan 180. Separuh bulatan lah. Separuh bulatan. 180 darjah. Okay. Untuk 180 darjah tadi saya ada berikan penerangan. Okay. 180 darjah. Kalau A dia kalau ikut arah jam dia akan sampai ke bawah. Kalau dia lawan arah jam pun dia akan sampai bawah. So untuk 180 darjah, okay, sama je ikut arah jam dengan lawan arah jam. Sama je. Jawapannya sama saja. Okay. So tentukan objek bagi titik Q prime. Okay. Ini dia nak objek Dia nak objek. Okay. So okay, kita lihat ini kita buat bentuk L lah. Ini pusatnya M. Ini M lah, pusat lah. Pusat. So, buat garisan lah. Panjang. Pendek. Okay, so apa akan jadi? Kalau A di sini, kalau A di sini berputar 180 darjah, berputar 180 darjah. Sepatutnya bentuk L kan, 180 darjah. So kalau ni 90 dah sampai sini, 90. Sekarang 180 kan? Okay, so kena berpusing satu garisan lurus. So dia akan sampai sinilah. So dia punya jawapan sepatutnya di sinilah. 180 darjah. So kalau ini kita buat jawapan dia. Kalau ini baru 90. Maknanya dia kena putar lagi lah. Untuk dapatkan 180. Are you okay? Boleh faham tak? Yes. Faham. Ya. Saya cuba terangkan lagi Okay, kalau tadi kita buat macam ni sebab 90. Sekarang 180. So kena berputar lagi 90 darjah. Okay. So saya cuba buat satu garisan yang lebih cantik. Okay. So dia patutnya macam ni. Lepas tu macam ni. Macam ni. Okay, so jawapannya dekat sini lah. Q. Macam ni. Okay. Boleh? 180 darjah sini. 180 darjah. Okay, faham? Saya teruskan Okay. Ini yang kita bincang tadi lah. Yang bentuk ni. Ini buku modul. Ni lukis. Buku modul. Kita sambung lagi buku modul. Okay, muka surat 45. Ni. Lukis image bagi objek yang diberikan di bawah suatu putaran pada pusat O. Okay,
So kita ada 4 bucu kita ada 4 bucu. 1, 2, 3, 4. Okay, sekati awak lah. Nak label ke tak nak label? Nak label boleh, tak nak label pun boleh. Yang penting awak pindahkanlah satu demi satu. Pindahkan satu demi satu. One by one. Pindahkan satu demi satu. Okay. Cuba jawab. Buat satu persatu. Nanti cikgu akan tunjuk jawapan cikgu. Cuba jawab. Atau nak bincang? Bincang. Bincang. Masih tak berapa lagi kan? Okey, kita lihat macam mana cikgu buat. Okey, so Q object Q object. 90 darjah lawan arah jam. Lawan arah jam maksudnya dia akan pergi ke bawah lah. Okey, lawan arah jam. Okey. So ada 4 bucu lah. Nak label boleh, tak nak label pun boleh. Kalau saya tak label, so saya terus buat lah. Buat L. Okay, buat garis, buat L, panjang, pendek. Panjang pendek panjang pendek. Bentuk L, panjang pendek. Okay, so sekarang kita bayangkan kita ada bentuk L macam ni. L macam ni. So berpusing 90 darjah. So dia akan ke bawah. So macam ni lah kan. Are you okay dengan ni? Bentuk L ni? Okey. Okay, so kita buatlah satu L dekat bawah macam ni. 2, 1. Okay, so kita dapatlah titik yang pertama di sini. So yang lain kita padamkan lah. Kalau tak nanti dia ganggu lah. Betul tak? Banyak garisan nanti kita pun pening. Okay, so kita dapat first point lah. Okay, so up to you lah nak buat mana lagi. Okay, contohnya kalau saya buat lagi titik yang ni. Okay, tadi saya buat A Okay, saya label lah senang A prime. Okay, B. Sekarang saya nak buat B. Untuk memudahkan lah saya menerangkan. Okay, sekarang saya nak buat B. So B pun sama lah. Buat L. Panjang. Pendek. So sama macam atas ni lah. Untuk L, saya akan buat apa ni? 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1. Okay, 5, 1. So saya akan buat L, 5, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 1. 5, 1 macam ni. So dapatlah titik B prime. B prime. Okay, bentuk L kan? Nampak tak bentuk L? Are you okay dengan B prime? Macam mana saya dapat? Okey. Okay, so saya boleh sambung lah A dengan A prime dengan B prime. Saya boleh sambung lah. Nak sambung sekarang ke nak sambung kemudian, up to you lah. Nak sambung sekarang pun tak salah. Okay, lepas tu saya padam lah. Kalau tak nanti banyak garisan pening. Okay, saya padam lah. Untuk jalan kerja lah, tak payahlah. Kita nak jawapan saja kan. Kita nak jawapan saja. Dah siap, tak payahlah. Okay, sekarang saya nak apa ni? Okay, C pula. C, buat lagi L. Panjang pendek. 2, 3, 4, 5. Lepas tu 3. 5, 3. Macam ni juga Okay, so 5, 3. Okay tak? 5, 3. Boleh nampak tak? 5, 3. Okay tak? Terus sini untuk C prime. So saya boleh sambung lah B dengan C prime tadi. Tadi ini B
B tadi sini. Saya sambung dengan C. Yang lagi saya padam lah. Kalau tak banyak garisan lah. Saya tak tahulah. Kalau saya pening. Kalau mungkin awak tak pening, then tak apalah, tak payah padam. Okay, sekarang saya nak buat titik yang terakhir lah. Ini ya, D. So D, buat lagi bentuk L. 3, 3. Okay, so 3, 3. So dia akan sampai sini lah. Okey tak? Are you okay? Can you follow? Yes. Yes, okay, so saya dah dapat lah semua bucu, saya just sambung saja. Teacher, your C prime wrong already. C prime wrong already. Ya loh. C ya. Sini kan. So saya padam yang lain. Okay. C. Let me check. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3. So 5, 3. Hai, terlebih. 4 kan? Sudah lebih. Okay, so padam sini. So patutnya sini lah kan. Okay, lepas tu. C di sini. Okay, lepas tu saya buat pula untuk D. Okay, so C patutnya di sini ya. Silap tadi. Okay, C. 5, 3. So 5, 3. So kena buat dengan teliti lah. Okay, kena buat dengan teliti. Okay, kena fokus lah. Nampaknya saya sudah tak boleh fokus ni. Kena cepat habis ni. Saya sudah macam tak boleh fokus lah. Sebab tadi ada kelas lah pagi tadi. Form 3. Okay, so 5, 3. 5, 2, 4, 5, 3. Okay. Sekarang dah betul lah. Okay, so saya nak buat yang last one, D. D ya, ini D. So, kira lagi sekali lagi. 3, 3. So, 3, 3. Okay. So, akan sampai di sinilah. Okay tak? Okay. Ya, okay. So, confirm. Saya dapat confirmation daripada Yap Chin Wei, saya boleh terus buat. Okay, so saya sambung ini ya. Dengan ini. Tapi saya padam dulu lah ini ya. Okay, saya padam ini dulu. Okay, saya sambung. Okay. Dah selesai. Macam ni. Okay, 90 darjah lawan arah jam. So, kena buat lah. Dia macam kena buat satu bucu demi satu bucu. Dan kena buat dengan betul lah. Okay. Okay, sekarang yang ni B. Okay, sekali lagi kita cuba buat B. 180 lawan atau ikut arah jam. Dia sama lah, lawan atau ikut. Okay, 180. Okay, so 180. Okay, kalau ini tanda positif. Okay, so kena buat satu-satu jugalah. Kena buat satu-satu jugalah. Buat L. Daripada pusat ke objek. Buat L. Okay, so bentuk L sudah terhasil. So sekarang bentuk L macam ni. Ini pusat. Ini pusat lah. So bentuk L. Contohnya ni R. So kalau berputar 180 darjah.
So, bayangkanlah. Jangan macam ni lah. 180 darjah kan. Berputar. So, bentuk L ni akan macam ni bentuk dia. Okay. So, kita pun buatlah. 2, 1. 2, 1. So, dapatlah titik yang pertama ni. Titik yang pertama sudah dapat. Lepas tu, buat lagi. Apa ni? Okay, saya rasa saya boleh buat lagi. Yang ni saya boleh padam dulu. Bentuk L. 3, 2. 3, 2. So, 3, 2. 3, 2. Sekarang 3, 2. 3, 2 macam ni. So, 180 darjah. Macam ni kan? Kena ada imagination sikit lah. Kena ada imagination sikit. Dia akan berputar 180 darjah. So, macam ni. Okay. So, 3, 2. 3, 2. So, dia akan sampai di sini ya. Betul tak? Cuba cek. Betul. Betul lah? Okey. Betul lah? Gariskan. Gariskan lah. Gariskan. Dah betul, gariskan. Lepas tu yang ni padam. Supaya tak ganggu kita. Okey. Lepas tu buat mana? Okey, saya cuba buat ini. Okey, ini saya labelkan lah. A, B, C, D. Okey, so A, B. Okey, sekarang saya nak buat C. A prime, B prime. Sekarang saya nak buat C. C, buat L. C. L. So, 4, 3. 4, 3 ya. So, 4, 3. So, sekarang macam ni. Tanda positif. Sekarang C kat sini. C kat sini. So, sekarang nak berpusing 180 darjah. So, dia pusing, dia punya L ni kat bawah ni lah. Are you okay lah? Boleh faham lah. L dekat bawah. Jangan pula buat atas ni ya. Ni kalau ni salah. Takut awak buat macam ni lah. Kena ada imaginasi sikit lah. Takut petang-petang ni mengantuk tu tak boleh lah. Kena fokus. Okay. Dia punya L. Jangan salah. Okay. Dia mesti bawah lah. Okay. So, kita cuba untuk selesaikan apa ni? 4, 3. So, 4. Lepas tu, 3 bawah. Okay. So, saya sudah dapat lah C prime. Okay. C prime. So, B kalau sambung ke C. Okay. So, saya sudah sambung ke C. Okay. Saya perlukan lagi satu untuk dapatkan D. Okay, D ya. D. Okay, macam biasa buat L. D. So, kira 1, 2, 3, 4, 4, 1. 4, 1. So, 4, 1. Okay, so sudah dapat. Sini, saya sambung. Okey. Akhirnya, saya sudah dapat lukisan untuk putaran. R prime. Lupa saya nak tanda. Kena tanda. Tadi sini Q prime. Sini R prime. Menunjukkan image lah.
Okay, so saya harap boleh faham cara untuk selesaikan masalah ini. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Okay, kalau tak faham nanti saya ada record so you boleh dengar lagi lah. Okay, next saya nak ceritakan sedikit ini. Nak cari pusat. Ini last bahagian bahagian yang terakhir lah. Okay, bahagian yang terakhir untuk yang kita nak bincang hari ni Okay, ataupun you nak tengok video yang saya send. Mana satu you nak bincang ke nak tengok video? Sebab ada video untuk menentukan pusat. Mana awak lebih suka? Nak tengok video ataupun nak saya terangkan sekarang? Okey, saya terangkan Okey. Soalan ni menentukan pusat. Menentukan pusat, sudut dan arah putaran. Okey, di sini saya ada bagi cara untuk mencari pusat. Mencari pusat bagi putaran. Okey. So di sini contohnya A prime, B prime, C prime ialah image bagi A, B, C di bawah suatu putaran. Tentukan pusat, sudut dan arah putaran. Okay, so nak tentukan pusat ini yang masalah sikit sebenarnya. Okay, biasanya pelajar ada masalah untuk menentukan pusat. Okay, sebab sudut biasanya 90 atau 180 atau 270 saja. Itu boleh teka. Awak rasa berapa sudut ini? Boleh teka tak ini? Agak-agak berapa? 90. 90. Okay, so awak dah betul 90 darjah. Arah. Objek nak pergi image. Awak rasa ini ikut jam atau lawan jam? Ini objek kan? Ikut jam. Kena ikut jam lah kan? So ikut jam. Ikut jam. Okay. So awak kena buat anak panah dulu. Ni. So first thing first. Nak cari pusat ada 3 step. Ada 3 step. Satu, awak buat dia punya arah putaran. Buat dia punya arah putaran. Ini step 1. Step 2, pilih satu bucu yang sepadan. Buat L. Yang menjauhi anak panah ini. Pilih satu bucu. Bucu yang sepadan. Bucu yang sepadan. Okey, C, contohnya C dengan C prime lah. Sepadan sama. B dengan B prime. Sama. A dengan A prime. Sepadan. Tapi dalam soalan ini, kita hanya boleh pilih B dengan B prime sahaja. Sebab C dengan C prime, kita tak boleh buat L. Nampak ni? Tak boleh nak buat L. A dengan A prime pun tak boleh buat L. So, kita hanya boleh pilih B sahaja. Kita hanya boleh pilih B sahaja. Okey, lepas tu kita buat L. Okey, buat L Buat L yang menjauhi. Maknanya apa? Maknanya kita buat L yang jauh daripada anak panah inilah. Okey. So, misal kata okey, B dengan B prime. Saya boleh buat L bentuk macam ni. Ataupun saya boleh buat L macam ni. Daripada B ke B prime. Tapi syarat dia ialah saya kena pilih L yang jauh. Yang jauh daripada anak panah. Maknanya saya kena pilih yang warna hitam. L yang warna hitam. Bukan yang coklat. Okay. So, pilih yang hitam. So, kena ingat dia punya step ni lah. Awak kena ingat dia punya step ni. Nanti saya akan share lah video itu. Okay. Supaya awak boleh dengar banyak kali. Lepas tu, step yang ketiga, kira peta L. Kira. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Lepas tu bahagi 2. 10 bahagi 2 berapa? 5. 5. Okay, 5. So, cara nak tentukan dia punya pusat tak habis lagi tau. Tak habis lagi Belum habis lagi. Okay, belum habis lagi. Okay, caranya ialah awak kira daripada B ke ataupun daripada B prime. 5 petak.
5 petak. Contoh saya kira daripada B prime. 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so sampai di sini. Sampai sini Belum lagi jawapan Belum lagi jawapan. Jawapannya ialah okey, berapa jarak daripada titik ini dengan bucu? Jarak daripada titik ini dengan bucu. So kita kira ni, berapa dia punya jarak? 2 unit, 2 petak. Ni, jarak daripada ini 1, 2, 3, 4, 5. Jarak ini, okey, dengan dia punya bucu. Ini panggil bucu. Bucu, vertex. 2 petak. Maknanya kita kena keluar. Keluar 2 petak. Keluar 2 petak. Keluar 2 petak. Keluar. Bukan ke dalam Ini dalam. Kita kena keluar 2 petak. Ini. Ini kita kena keluar 2 petak. So dia punya pusat di sini. Ini pusat. Itu cara dia. So pusatnya di sini Di sini pusat dia. Okey, pusatnya di sini. Okey. So kena ingat langkah ini. Okey, kita tengok contoh. Kita kena banyak praktis lah. Saya punya kesimpulannya kena banyak praktis. Okey, contoh ini Okey. P berputar ke P prime. Ini saya ambil daripada buku teks Okey, daripada muka surat 239. 239. Saya terlupa nak nak dia punya soalan saya terpotong dia punya soalan. Kamu boleh rujuk buku teks ada dalam buku teks. Okey, di mana P prime ialah image, P ialah objek di bawah satu putaran. Okey, dia nak awak terangkan putaran tersebut. Okey, so pelajar P prime putaran. Berapa dia punya apa dia punya arah? Ikut arah jam atau lawan arah jam? Ikut. Macam ni, ikut. Okey, ikut. So sekarang kita nak cari dia punya pusat Okey, so first thing kita buat dia punya arah. Okey, arah. So ini ialah ikut arah jam. Okey, pilih bucu yang sepadan buat L. Pilih bucu yang sepadan buat L. Okey, so kena pilihlah bucu yang sepadan. Okey, titik yang sepadan. Okey, nak pilih mana satu? Mana-mana pun boleh lah. Janji boleh buat bentuk L. Contohnya saya pilih ini dengan ini Sepadan betul tak? Sama kan? Sama tak? Sama tak pelajar? Adakah bucu itu sama? Sama. Okey, buat L. Buat L yang menjauhi menjauhi anak panah ini. So saya kena buat L yang menjauhi. So yang menjauhi yang inilah L. Lepas tu saya kena buat apa? Kira kotak L. Berapa kotak L? Berapa bilangan petak L? Berapa bilangan petak L? 4 dan 6. 6. Kira macam mana nak kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu 6 bahagi 2 bahagi 2. So berapa? 3. Okey, so 3. Lepas tu 3 saya buat apa? Saya kira daripada sama ada P atau P prime. Okey, 1, 2, 3. Okey? Lepas tu jarak daripada bucu berapa petak? Titik ini jarak daripada bucu ini berapa petak? 1.
Satu, maknanya awak kena keluar satu petak. Keluar bukan masuk dalam. So ini dia punya pusat. Are you okay? Cara untuk tentukan pusat. Okay. Cara saya ajar dengan buku teks tak sama. Buku teks dia guna pembahagi dua sama. Pembahagi dua sama senjang. Okay. Ya, cara itu saya rasa banyak pelajar dia buat tak berapa baik lah. Okay. So saya rasa cara ini lebih senang tapi kena ikut dia punya langkah-langkah kerja. Okay. So jawapan kita kena buat ialah okay, ini putaran lah. Putaran. Berapa darjah? Berapa darjah? Sembilan puluh. 90 darjah, 90 darjah. Okey, 90 darjah. So ini dia punya pusat lah. Ini pusat. So kalau saya buat dia punya garisan, awak akan nampak lebih jelas lah. Okey, 90 darjah. Sini 90 darjah. Ini pusat dia. Okey, so putaran 90 darjah ikut arah jam pada apa ni? Negatif 1, 1. Okey? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, kita last question lah. Okey, last question. Saya tengok mana lagi last question. Okey, saya tak sempat nak bincang semua. Okey, saya pilih ini D ya. Okey, D. Kalau soalan ni, ini lebih senang lah. Ini putaran. Okey, putaran 180 darjah. Kalau ini 180 darjah. Ini senang. Putaran 90 darjah pada P. Ini senang. Okey. Ini putaran 180 darjah pada T. Yang ini senang. Okey, sekarang kita try lagi yang ni. Okey. Ini S nak pergi S prime. Ikut arah jam atau lawan arah jam? S nak pergi S prime. Ikut arah jam atau lawan arah jam? Ikut. Ikut ah, ikut. So ikut ah, ikut. So, okey, kita dah buat ni anak panah. Next, pilih bucu yang sepadan. Bucu yang sepadan. Okey, saya pilih pilih mana satu? Ini. Ni dengan ni. Sepadan ah. Sepadan. Yang boleh buat L lah. Okey, buat L. Buat L. So buat L yang menjauhi. Yang jauhi. So inilah. Menjauhi. Kira berapa petak? Berapa petak L? 4. 4. 4 bahagi 2. 2 lah kan? So kita kira 2. 1, 2. Sini lah kan? Tapi ini bukan jawapan lah. Kita kena tengok titik ini daripada bucu berapa petak. Berapa petak daripada bucu? Bucu, vertex. Berapa? Ha? Berapa dia punya jarak daripada bucu? 3. Bukan. Tengok ni, saya kira 2. 1, 2. So sini ya. Sini. So titik ni dengan bucu berapa petak? 1. 1. So kena keluar 1 petak. Keluar. Keluar maknanya saya kena keluar. So 1 lah. 1 di sini. Ni ya. Sini. 1. Di sini ya. Nampak tak yang titik putih tu? Nampak. So dia punya pusat dia ialah asalan. So pusatnya ialah asalan. So ini ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada
sifar-sifar. Okey? Okey, saya tamat di sini ya. Nanti saya akan share lah nota ini untuk kamu buat. Saya kalau tak faham nanti saya akan share video untuk kamu tonton lagi lah. Okey, so terima kasih lah lebih masa ni. Okey, terima kasih kerana ada join ya kelas kita hari ini. Okey. Thank you. See you selepas cuti. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you Alisha. Thank you Gary. Lepas cuti ada periksa lah. Tolong bersedia. Bye-bye Gary. Garo. Okay, bye-bye Lee Yong. Bye Lee Shen. Thank you. Chun Yao.